Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Dan saya sebut tadi terlupa lah. Celak tadi itu hanya kepada yang matanya sihat, yang matanya tidak ada masalah. Dia kena tanya doktor dulu, ataupun dia pernah dah pakai dan kemudian tidak ada alergi. Kalau ada orang yang jenis pakai celak, kemudian dia alergi, mata jadi merah, dia sakit mata, kemudian tak senang duduk, maka itu tidak dibenarkan pakai celak. Itu tak boleh buat sunnah. Sunnah ini kata para ulama kepada yang matanya sihat saja. Bukan semua. Bukan semua apa ni boleh dilaksanakan. Boleh? Terus. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ketahuilah wahai saudaraku semua, hidup Nabi kita sangat sederhana. Walau Tuhan memberikan kepadanya perbendaharaan dunia dan isinya, dan pakaian yang paling disukainya. Qamis jua hanya satu tiada dua, yang dipakaikan di bawah pakaiannya bukan sutra hanya kapas saja. Warna hijau jadi pilihan baginda, juga merah tampak cantiknya baginda. Kata bara'ana Azib sahabatnya, tidak pernah dilihat yang setampannya. Warna putih juga jadi pilihannya, warna yang terbaik di sisi baginda. Dan baginda punya jubah dari Roma yang sempit bahagian lengannya. Ini bukti kata guru yang mulia, baginda raikan pakaian zamannya. Kisah tebal izar kasar pakaiannya, jika dijemput oleh Yang Maha Esa, ikutilah panduannya hai saudara, dalam berpakaian mengikut sunnahnya. Isbal itu dilarang oleh baginda, jika penuh kesombongan dalam dada. Pertengahan betis itulah sunnahnya, jika sampai buku nari harus jual. Hukum ini bagi lelaki sahaja, tidak sama hukumnya bagi wanita. Diharuskan kepada kaum wanita menabuhkan kain sepanjang sehasta. Namun jangan lalai juga jangan leka, jika sombong hukumnya sama saja. Pakaian baginda tiada celanya, lalat hama tiada singgah ta'zimkannya. Di antara adab baginda dengannya, diberikan nama khusus setiapnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Masuk bab berkaitan dengan pakaian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai saudaraku semua, hidup Nabi kita sangat sederhana. Walau Tuhan memberikan kepadanya perbendaharaan dunia dan isinya. Rasulullah sangat sederhana. Dan Nabi pernah tidur di atas hamparan yang dibuat daripada pelepah tamar, sehingga berbekas belakang badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menangis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat keadaan Rasulullah sedemikian. Walaupun Nabi telah diberikan oleh Allah leluasa untuk perbendaharaan dunia dan isinya. Lepas itu kata Rasulullah, "Bainama ana naimun utitu bi mafatihi khazainil ardi faju'ilat fi yadi." Diletakkan kunci perbendaharaan dunia di tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah majaz ataupun haqiqah? Haqiqah. Maksud seakan-akan dalam dunia ini ada kunci-kuncinya, diletakkan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan Nabi boleh untuk membuka perbendaharaan tersebut bila-bila masa. Tapi Nabi tidak memilih perkara tadi. Nabi memilih untuk menjadi hambanya yang bersyukur dengan apa yang ada. Dan pakaian yang paling disukainya, khamis jua, hanya satu, tiada dua. Jadi khamis ini pakaian yang berjahit, ya, yang padanya ada dua lengan dan juga satu tengkuk, dan ianya dipakai di bawah pakaian serta ianya bukan daripada bulu. Jadi ini pandangan yang disebutkan oleh Sahibul Qamus, itu Al-Imam Fairuz Abadi. Jadi maksud khamis di sini adalah pakaian ni, baju panas kita yang di dalam tu. Ada dua lengan, satu tengkuk, dan dipakai di dalam bahagian dalam. Baik, itu satu makna, mungkin boleh dengan maksud baju tersebut. Boleh juga dengan makna kain ini, baju yang kita pakai ini baju Melayu kita. Baju Melayu pun termasuk khamis. Ataupun baju jubah yang kita pakai ni. Yang saya pakai ni dipanggil khamis juga. Karena jubah berbeza dengan khamis. Lepas tu kata saya di sini, qultu, berdasarkan tafsiran ini, maka khamis boleh difahami oleh kita sebagai baju panas yang dipakai di bawah pakaian. Namun kata guru saya seperti Syekh Yusri, Syekh Ahmad Mamdum, Syekh Muhammad Sultan, hafizahumullah wa rahimahullah anhu, rahimahullah, kembali kepada Syekh Muhammad Sultan kerana beliau telah wafat. Al-khamis juga boleh disebut kepada pakaian kemeja atau jubah yang tidak berbelah, yang biasa dipakai oleh masyarakat kita. Jadi ini dipanggil khamis juga sebenarnya. Dan ini pun biasanya dipakai di bahagian bawah jubah. Jubah di luar. Yang ni baru dipakai khamis. Ini maksudnya. Tanbih. Perkataan jubah dalam istilah Arab adalah pada pakaian panjang yang terbelah di bahagian hadapan sama ada terdapat padanya butang ataupun tidak. Ini juga disebut kakula, seperti yang dipakai oleh para ulama Al-Azhar Al-Syarif. Ulama Azhar pakai jubah luar itu dipanggil kakula. Jadi jelas di sini khamis pakaian yang umum yang dibuat daripada kain cotton, dan kemudian kenapa dipakai dengan kain cotton? Kerana dia lebih mudah, sahlut tanawul, untuk kita nak tanawul, untuk kita nak angkat dan juga nak bawa dan juga untuk nak bergerak dan sebagainya. Mudah untuk dipakai maknanya. Tanakul, tanawul untuk makan. Tanakul, untuk kita nak nakal daripada tempat ke tempat, nak bergerak, mudah dengan pakaian yang dibuat daripada cotton. Macam tu pakaian baju kemeja kita tu dan sebagainya pun termasuk khamis. Yang dipakaikan di bawah pakaiannya bukan sutera, hanyalah kapas saja. Ini bukan sutra. Karena hukumnya haram memakai sutra bagi lelaki. Jadi dibuat daripada kapas. Warna hijau jadi pilihan baginda. Juga merah tampak cantiknya berganda. Ini warna-warna pilihan Nabi SAW. Disebut dalam bait ini warna-warna pilihan Rasulullah. Cuma nanti saya akan tanbih, saya akan letakkan peringatan pada bait yang seterusnya nanti. Warna apa sebenarnya yang menjadi pilihan Nabi SAW? Warna apa yang paling Nabi sukai? Jadi antara warna yang Nabi suka pakai warna hijau. Jadi pilihan Nabi. Juga warna merah. Nabi pernah pakai jubah yang warna merah. Jadi di sini dia kata para ulama, tidak ada larangan. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, harus memakai pakaian yang berwarna merah walaupun terlalu terang bagi lelaki. Jadi bercanggah dengan ataupun berbeza dengan pandangan para ulama yang lain. Sebahagiannya yang mengatakan hukumnya haram memakai pakaian yang berwarna merah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak ada masalah, hukumnya harus walaupun terlalu merah. Jadi Nabi suka pakai warna merah. Dan ada sebahagian ulama mengatakan, seperti guru kita Syekh Yusri hafizahullah, pernah menyebut warna merah yang dimaksudkan di sini adalah bunni. Kata beliau, warna bunni. Ini warna perak, warna koko. Merah tu warnanya warna koko. Baik. Cuma saya tanya pada Syekh Ahmad kata tak disebut merah segi zahir, hakikah kembali, lafaz tadi kembali kepada hakikah. Kembali kepada hakikah, merah. Ada bunyi, ada bahasa dia bunyi. Bila digunakan dengan merah, maksudnya merah. Baik. Dan buktinya lagi berdasarkan kalam Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sebut harus memakai merah walau humra ataupun hamra al-qina, maksudnya merah yang terang. Maksudnya tidak boleh lagi terihtimal dengan bunyi. Jadi kalau kuliah berlaku perbezaan dalam tafsiran merah tersebut. Kata Bara' ana Azib, sahabatnya. Ini kata Sayyidina Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala. Jangan baca Bara'. Kata Bara' ana Azib, sahabatnya, tidak pernah dilihat yang setampannya ketika Nabi memakai jubah yang berwarna merah, setakat betis. Warna putih
juga jadi pilihannya, warna yang terbaik di sisi baginda. Di sini saya tambahkan, warna putih juga pilihan Rasulullah, dan inilah warna yang terbaik di sisi Rasulullah. Jadi warna yang terbaik, jangan silap faham. Ada orang tersilap, dia kata warna yang paling terbaik di sisi Nabi adalah warna hijau. Tak. Warna yang terbaik bagi Rasulullah adalah warna putih. Lepas tu berdasarkan hadis, fa innaha min qairi siyabikum. Ini menunjukkan bahawa warna putih, kata Imam Bajuri, adalah warna yang terbaik. Kemudian warna hijau, selepas warna putih warna hijau, kemudian warna kuning yang tidak terlalu terang. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bajuri. Imam Bajuri disebut warna kuning yang tidak terlalu terang. Jadi larangan hadis Nabi yang Nabi larang seorang sahabat pakai warna kuning tadi. Warna kuning tu kata Syekh Yusri, yang telah dicelup dengan za'faran. Jadi warna kuning seperti pakaian Sami Buddha. Kuning tu nak oren-oren sikit. Dan kemudian celupan za'faran pada zaman dulu, kata Syekh Yusri, dia akan mengeluarkan bau. Bila lama dia akan jadi bau dia agak sedikit kurang senang. Dia menyebabkan Rasulullah tidak senang dengan warna tersebut dan juga baunya sekali. Lazim dengan perkara tersebut. Maka Rasulullah pesan kepada sahabat untuk pesan kepada lelaki tadi agar jangan pakai lagi pakaian tersebut. Jadi bukanlah larangan kuning ni larangan yang mutlak. Tak. Pada keadaan tertentu saja. Jadi kuning ini dimaksudkan yang dibenarkan, kuning yang tidak terlalu terang. Dan baginda punya jubah dari Roma yang sempit pada bahagian lengannya. Jadi Nabi ada jubah daripada Roma. Roma dia Rom lah. Disebut Roma. Ada bahasa dia Roma kan. AS Roma kan? Orang Indonesia sebut Roma kan? Jadi Rom jadi Roma. Jadi Roma pun ada juga bahasa. Dan baginda punya jubah dari Roma. Jadi Rom yang sempit pada bahagian lengannya. Jadi makna sini Nabi ada jubah yang berbelah dan panjang yang sempit lengannya. Baik. Macam mana jubah tu? Yang sempit lengannya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ianya seakan-akan seperti trench coat. Tahu trench coat? Pernah tengok trench coat? Trench coat dia macam coat musim panas, musim sejuk yang dipakai oleh orang putih. Itu ada yang Mak Saleh tu pakai musim panas tu. Musim sejuk, dia ada coat di luar. Dia macam coat tapi panjang dan berbelah. Ada butang semua sekali. Trench coat. Ada banyak jenama, ada blueberry. Mana orang mempadel tahu lah. Blueberry yang mahal-mahal ni. Saya pernah tanya satu di KLIA pula, di KLCC. Saya pergi dekat kedai butik, tanya trench coat. Ni satu berapa? Trench coat ni satu berapa? Dia kata, oh yang ni harga RM15,000. Trench coat RM15,000, RM20,000, RM30,000. Saya kata kalau pakai ni kira memang power gila. Power duit dia. Power duit. Kata sebab orang mungkin dia suka pakai trench coat sebab satu dia nipis, tak terlalu tebal macam jaket, tapi dia tahan panas. Dia boleh bagi haba yang kuat. Jadi sebab tu mungkin orang suka pakai yang mahal tu sebab tu. Dan tu dia ada bulu kambing dan sebagainya. Trench coat di Uniqlo RM600. Di Uniqlo. Kedai Uniqlo tu kan, RM600 trench coat dia. Jadi mungkin trench coat, sebab trench coat memang dia punya lengan dia kebanyakan dia sempit. Ada yang dengan jadi besar macam ni, tapi dia akan sempitkan. Dia juga yang dia ada macam pengikat untuk disempitkan. Biasanya sempit. Maksudnya gitu. Jadi kebiasaan daripada Rom, daripada Barat pada waktu tersebut pernah pakai dah jubah yang sedemikian. Maksudnya seperti trench coat. Maksud Nabi juga pernah memakai seperti pakaian coat tersebut. Jadi pakaian kita biasa, contohnya pada waktu sekarang kita tengok coat biasa yang kita pakai kan? Blazer dan sebagainya tu kan lengan dia sempit. Adakah orang pakai blazer lengan besar itu? Dia pakai coat lengan besar. Coat mana? Blazer biasanya lengan akan sempit. Dan kebiasaan Nabi memakai pakaian yang lengannya sempit ketika musafir. Dan biasanya juga kita ni kalau pakai sweater ke, kita pakai coat ke, kita pakai trench coat ke ketika musafir. Dan itu sunnah Rasulullah SAW. Dan Nabi suka memakai pakaian yang lengannya luas ketika mana bermukim. Waktu dia di Madinah Al-Munawwarah. Faham? Jadi sunnah, kalau kita nak keluar negara, ataupun kita nak musafir, atau kita nak pergi yang tempat lebih daripada 2 marhalah, memakai pakaian yang mana lengannya sempit.
lengan yang sempit kerana untuk memudahkan pergerakan kita. Berbanding dengan pakaian lengannya luas, itu mungkin akan menyusahkan pergerakan kita ketika musafir. Yang itu pun memang dilaksanakan. Cuma kalau kita hadirkan niat kerana untuk mengikuti sunnah Rasulullah, maka akan mendapatkan pahala. Itu pentingnya ilmu. Penting ilmu, kita akan dapat pahala dan semua gerakan kita. Apa saja kita buat, kita akan dapat pahala. Kerana apa? Kerana nak buat dengan Rasulullah, kerana nak ikut Rasulullah. Maksudnya semua perjalanan langkah kaki dia melihat dan juga mencari-cari jalan Nabi kita Muhammad SAW. Macam mana Nabi duduk, macam mana Nabi ini, semua dia nak buat itu. Ini bukti, kata guru yang mulia, baginda ra'ikan pakaian zamannya. Kata Syekh Yusri Hafizahullah, ini bukti bahawa Rasulullah meraihkan zamannya. Ini faedah daripada hadis Nabi memakai jubah rom. Nabi diberikan hadiah jubah daripada Rom, dan Nabi memakai jubah Rom. Dan waktu Nabi nak berwuduk, Nabi akan terpaksa membuang lengan baju tangan Nabi daripada lengan baju tersebut kerana sempit, tak boleh ditarik. Sempit macam kot tadi kita tarik macam tu. Maka dibuang tu baru Nabi boleh berwuduk. Dan ni apa bukti dia juga, kata Syekh Yusri, ini bukti Nabi meraihkan pakaian pada zamannya selagi mana tidak ada larangan. Jadi maknanya boleh tak kita pakai kot, boleh tak kita pakai pakaian tersebut, tidak ada masalah. Saya pernah dengar Syekh Yusri pernah sebut, dia kata kemungkinan kalau Rasulullah masih ada sekarang, Rasulullah akan pakai kot. Saya kata mungkinan. Kerana apa? Kerana pakaian tadi kemas dan Nabi menyukai kecantikan. Dan Nabi menyebut dalam hadis, innallaha jamil yuhibbul jamal. Dan memakai kot tidak ada khilaf, orang akan kata segak, semak, lengkap, rapi, padu. Itu dia, tak tahu ayat apa. Baik, pakai tie macam mana pula? Pakai tie pun tidak ada masalah sebenarnya. Dan itu bukan pakaian kepada musyrikin. Masalah dia kalau pakai tie saja, itu ya. Luak tak pakai baju, tak pakai tie saja. Nampak jangan lembu. Lalu kita tarik. Jadi sebab dia masalah sebab nampak dua tie. Baik. Jadi pakai tie tak ada masalah dengan pakaian tersebut, dan itu tidaklah dianggap sebagai mengikuti golongan kufar. Nak bincang pula ini pakai tie, sah sembahyang pakai tie ni. Tu imam pakai tie sembahyang, apa masalah? Ada syarat pun dalam sembahyang, mesti berpakai jubah sahaja dan pakai pelikat berjenama mangga. Tak ada. Yang penting tutup aurat. Kan tutup aurat tu. Dan tie, kalau pakai tie dengan kot, dengan baju dan sebagai kemeja sebagainya, astar lil aurah. Mana lebih astar, lebih tutup. Sebab pakai tie dia akan tutup dengan butang, kemudian dia akan tarik, dan kemudian memang akan tutup aurat. Astar. Bukan saya nak suruh pakai tie, tidak maksudnya macam tu. Maksudnya sini jangan kita pandang dengan kata ini adalah pakaian barat, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, kata akhirnya gunakan bukan pada realiti. Akhirnya hadis Nabi dan juga kefahaman tadi bukan pada realiti, dan kemudian bercanggah dengan wakil. Wakil sekarang bukan hanya orang yang bukan Islam saja pakai tie dan juga pakai kot. Yang pakai tadi adalah semua golongan dan juga semua masyarakat dalam dunia ini mengiktiraf pakaian tersebut dengan pakaian yang baik. Dan itu bukan bermakna kata kalau kita iktiraf, maksud kita pun termasuk yang terpengaruh dengan barat, mengiktiraf pakaian barat. Baik, macam mana dengan Rasulullah pakai jubah daripada Rom? Rasulullah SAW telah pengaruh dengan barat? Tak. Jadi Nabi raikan pakaian pada zaman Nabi SAW, bagaimana pakaian tadi mengikuti etikanya. Maksudnya itu. Kisah tebal, izar kasar pakaiannya. Lepas tu pengajian kita dengan masyayikh di Al-Azhar Al-Syarif, bila saya ikut, mereka hanya bukan mengajarkan kefahaman kita dengan memahami makna hadis dari segi literal, tapi memahami penggunaan hadis tersebut dengan kehidupan. Itu yang saya dapat bila mana bermuasyarah, musahabah dengan masyayikh. Jadi bila kita tengok, maka kita tak akan tersadum dengan waqi'. Kelebihan orang yang bermusahabah dengan masyayikh dan sebagainya, duduk dengan masyayikh, musahabah, bukan hanya hadir dars kemudian balik. Tidak ada musahabah, tidak ada muasyarah. Mereka akan mengambil akhlak, dan mereka akan mengambil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kefahaman bagaimana untuk memahami syariat agama Allah Ta'ala. Jadi agama tu tak dipandang dengan pandangan yang jumud, pandangan yang luas, tanpa keluar daripada norma agama, tanpa keluar daripada perkara yang lingkungan dalam hudud agama, dalam hudud yang telah ditetapkan oleh syarak. Maksudnya kisah tebal, izar kasar pakaiannya ketika dijemput oleh Yang Maha Esa. Dan ini pakaian Nabi ketika dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Nabi memakai pakaian yang kasar, tebal. Izar Nabi, kisar tebal. Kisar yang bahagian atas, ni kain ini, yang dibuat daripada Yaman. Jadi kain burdah Nabi dibuat daripada Yaman. Dan kemudian izar Nabi juga kasar. Ini kain pelekat. Baik. Adakah Nabi pakai seluar? Dan ni ada saya sebut. Nabi pakai seluar ke tidak? Tak sebut di sini. Saya ada sebut di dalam dalam syarahan. Tidak ada riwayat yang menyebut Nabi memakai seluar. Nabi pernah beli seluar dalam riwayat, tapi Nabi tidak memakai seluar. Nabi beli dan Nabi hadiah kepada orang. Nabi hanya kebanyakan memakai izar, kain pelekat yang macam kita pakai. Dan ahli Yaman terkenal dengan jalan tersebut. Kemudian kita tak pasti ni, orang Jawi kita ni ikut ahli Yaman ke ahli Yaman ikut orang Jawi? Kena tengok sejarah balik. Ikut orang Yaman waktu ketika pergi, para masyayikh ulama semua waktu ketika pergi ke tanah Melayu kita, orang Melayu dah pakai kain pelekat waktu tu. Tak, tapi kebiasaannya orang Arab dah pakai kain pelekat. Sebab mereka mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah pakai izar, dan pakai Yaman pada dulu pergi izar. Kemudian datang ke sini, ke tanah Melayu kita, orang Melayu mengambil pakaian tersebut. Dan orang yang mula-mula memakai seluar adalah Sayyidina Ibrahim AS. Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang memakai seluar dalam dunia. Dia yang mula-mula buat seluar. Dan seluar adalah pakaian yang astar lil aurah, kata ulama. Yang lebih menutup aurat adalah seluar. Faham? Dan orang pertama yang diberikan pakaian di akhirat nanti adalah Sayyidina Ibrahim AS. Orang pertama diberi pakaian Nabi Ibrahim. Tetapi yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad SAW. Boleh? Kenapa Nabi Ibrahim dipakaikan dengan pakaian yang pertama? Kerana terbakar pakaiannya ketika mana beliau dibakar dalam api oleh Namrus. Maka Allah Ta'ala membalas balik kebaikan tersebut dengan diberikan pakaian. Kerana waktu ketika terbakar tadi, pakaiannya hancur terbakar. Badannya tidak terbakar, pakaian itu terbakar. Pakaian hancur, badan tidak hancur. Kemudian ada seorang lagi sahabat Nabi seorang tabi'in, namanya Abu Sa'id Al-Qawlani. Sayyidina Abu Sa'id Al-Qawlani adalah seorang tabi'in yang diberikan anugerah oleh Allah karamah, juga dibakar tidak terbakar. Siapa yang bakar dia? Abul Aswad. Abul Aswad yang mengaku menjadi Nabi. Dia telah tangkap Al-Imam Abu Sa'id Al-Qawlani, kemudian dimasukkan dia ke dalam api, dan kemudian Abu Sa'id keluar daripada api tersebut dalam keadaan tidak ada apa-apa kesan sekali. Abu Sa'id hidup pada zaman Sayyidina Umar. Waktu ketika bertemu dengan Sayyidina Umar peluk Sayyidina Abu Sa'id, dan kemudian kata beliau, Alhamdulillah, sempat saya bertemu dengan orang yang diberikan anugerah seperti Nabi Ibrahim AS. Itu Sayyidina Abu Sa'id. Di kalangan umat Rasulullah ada juga orang yang mana mendapatkan mukjizat seperti Nabi Ibrahim. Ini karamah seperti mukjizatnya Nabi Ibrahim. Sayyidina Abu Sa'id Al-Qawlani radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Ibrahim dipakaikan dengan pakaian yang pertama, tetapi Nabi Muhammad setelah itu dibagi pakaian. Setelah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad pula akan dapat pakaian, tapi pakaian yang lebih baik daripada pakaian Nabi Ibrahim AS, untuk menjaga kedudukan Rasulullah SAW. Kisah tebal, izar kasar pakaiannya ketika dijemput oleh Yang Maha Esa. Dan disebut di bawah, saya dah sebut, qubila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatuna Aisyah, fi hadain ay fi kisa'in mulabbadin wa izarin ghalidin. Ikutilah panduannya, hai saudara, dalam berpakaian mengikut sunnahnya. Isbal itu dilarang oleh baginda jika penuh kesombongan dalam dada. Sekarang masuk bab isbal. Kerana dalam syama'il ada bab, dalam bab pakaian akan masuk bab isbal. Apa isbal? Isbal iaitu melabuhkan pakaian. Kita melabuhkan pakaian lebih daripada haknya. Baik, apa haknya nanti akan disebut. Baik, kenapa dilarang isbal? Kerana isbal dilarang, Nabi SAW melarang dengan isbal tersebut. Dan ada orang yang salah faham dengan hadis ni, mengatakan isbal ni adalah haram mutlaqan. Mutlak, maksudnya apa sahaja keadaan kalau isbal, hukumnya haram. Betul, kalau kamu tengok ada orang yang pakaian jubah dia singkat sampai ke tengah betis, kemudian dia pandang orang lain yang pakai bawah pada dia, dia anggap sebagai ni ahli bid'ah. Ini orang yang tidak faham dengan makna hadis. Pada hadis, hukum ni yaduru ma'a illatih. Hukum berkisar dengan illahnya. Kalau ada illah, maka ada hukumnya.
Baik, apa illah Nabi mengatakan bahawa haram isbal? Maka saya sebut di sini, jika penuh kesombongan dalam dada. Itu illahnya. Illah dia sombong. Buktinya waktu ketika Nabi menyebut tentang hadis isbal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya juga berpakaian, tapi kain saya ini akan selalu melurut turun." Karena Sayyidina Abu Bakar dikatakan sangat kurus orang dia, sehingga kain tidak lekat pada pinggang. Kalau dia pakai, kain akan melurut turun. Maksudnya akan lebih juga pada pertengahan betis. Maka kata Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, "Kamu tidak mengapa wahai Abu Bakar, karena apa? Karena kamu tidak sombong." Itu yang ulama kata, di sini bukti kata larangan tadi kerana sombong. Karena Nabi sebut kamu tidak sombong. Karena kesombongan telah hilang daripada hatimu, tidak ada sombong lagi. Jadi Sayyidina Abu Bakar bila ni manaqib Sayyidina Abu Bakar yang Rasulullah sebutkan, dengan isbal saja beritahu manaqib Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya telah keluar daripada hati Sayyidina Abu Bakar kesombongan. Sayyidina Abu Bakar tidak pernah sombong dengan orang. Faham? Baik. Jadi larangan tadi sebab apa? Sebab penuh kesombongan. Pertengahan betis itulah sunnahnya. Ini yang sunnah. Sunnah sampai ke pertengahan betis. Jika sampai buku lali, harus jua. Baik. Kalau sampai buku lali, hukumnya apa dia? Hukumnya harus. Pertengahan betis sunnah. Bawah badannya harus. Sampai kepada buku lali, harus. Baik, apa kata Imam Nawawi? Di bawah saya letakkan nota kaki. Kata Imam Nawawi rahimahullah, qadar sunnah menurunkan kain seseorang tersebut adalah pada pertengahan betisnya. Manakala menurunkannya sehingga kedua buku lali, hukumnya adalah harus, tidak makruh, dan jika melebihi buku lali dalam keadaan pemakaiannya tersebut timbul perasaan sombong, maka hukumnya haram. Namun jika tiada padanya kesombongan, maka hukumnya adalah makruh juga. Faham? Jadi kalau kata sombong baru jadi haram. Jadi kesimpulan ataupun ringkasan kepada hukum isbat, pertengahan betis pakaian kain kita tu, kalau kita angkat sampai pertengahan betis, hukumnya sunnah. Bawah sedikit harus hukum. Bawah lagi sampai ke mana yang tahap harus? Tahap harus sampai kepada buku lali. Sampai kepada buku lali. Baik. Bawah pada buku lali, fala haqqa laka lil izar. Tidak ada hak lagi pada izar dengan bawah pada buku lali. Baik, apa makna disebut? Adakah larangan mutlak? Tak, kata Imam Nawawi, juga ditanggung dengan sombong. Kalau bawah pada buku lali dengan niat untuk sombong, hukumnya haram. Kalau tidak niatnya sombong, maka hukumnya adalah makruh saja. Atau kalau kita buat jubah, kita pakai kain pelikat, bagi atas sikit pada buku lali. Kalau boleh pakai sampai atas betis, silakan, tidak ada masalah. Itu sunnah Rasulullah SAW. Baik. Kalau pakai seluar, seluar sebaiknya atas pada buku lali. Kalau ada orang pula pakai seluar ni atas buku lali, dia tahu nampak kasut tu. Nampak kasut. Saya payah orang kena pakai bawah sikit. Nak pakai bawah sikit, tapi bukan untuk sombong, tapi nampak sesuai sikit macam tu. Hukumnya adalah hukumnya makruh. Faham tak? Bukan lipat, bukan suruh lipat. Kalau kata ni potong tu, ni nak lipat apa? Ni ada orang jenis dia nak buat sunnah, lepas tu dia lipat seluar dia. Lipat sampai ke atas buku lali. Lipat apa? Kerak lah. Ada kawan kita di sekolah dulu jenis lipat. Tapi sekolah dia lipat seluar sampai ke atas buku lali. Nampak kasut All America dia. So All America kan tinggi tu kasut. Nampak kasut tu? Lipat sampai atas buku lali. Ustaz suruh turun. Turun lah hal lipatan tu. Dia tak boleh sunnah. Ustaz kata kalau sunnah nak ambil ni gunting ni. Gunting tu yang tu bagi sama dengan buku lali. Oh tak boleh. Oh tak boleh dah. Maksudnya ada something lagi. Nah, kalau kata kamu buat tu, kamu nak tunjuk kata kamu tu lebih sunnah pada orang lain. Orang lain semua tak ikut sunnah. Ustaz tak ikut sunnah, dia ikut sunnah. Pada waktu sunnah. Faham? Sebaiknya atas buku lali. Kalau tidak mampu, kata apa ni, jangan lebih daripada tu. Jangan lebih daripada buku lali. Maksudnya begitu. Tu pakai apa ni, kalau kamu tengok seluar silat orang-orang dulu-dulu, semua akan buku lali. Sunnah Nabi SAW. Orang Melayu kita ni dengan sunnah ni kuat sebenarnya. Kuat. Dan kefahaman Melayu kita ni dengan sunnah ni, kalau kita dibuat kajian dengan bahasa sahaja, ada kaitan. Contohnya, orang Melayu kan sebut cerita khurafat. Tidak. Orang Melayu kalau saya sembang orang, ni cerita khurafat ni. Dengan cerita yang ajaib sikit ni, apa cerita khurafat. Dan berbuat filem khurafat semua tu tak apalah. Tapi khurafat tu perkataan lama dah digunakan oleh orang Melayu kita dulu.
Tidak. Baik, di mana-mana datang khurafat. Khurafat daripada hadis. Dalam Sunan Tirmizi, dalam Syama'il Muhammadiyah ada hadis khurafah. Nabi cerita kepada para isteri Nabi SAW pada waktu malam, cerita berkenaan seorang lelaki yang asaratul jin, jin curi, jin colek dia, masuk ke alam jin, kemudian balik semula ke alam dunia setelah berapa lama dia berada dalam alam jin. Waktu pada zaman jahiliah. Zaman jahiliah terkenal dengan orang dicolek jin. Sekarang pun ada lagi yang balik mata balik pun sekarang ni ada juga orang dicolek jin dan sebagainya. Jadi maksudnya benda tu bukan benda mustahil. Dicolek jin ni bukan benda mustahil. Jadi Nabi cerita, Nabi kata ada seorang lelaki dicolek oleh jin pada zaman jahiliah dulu, kemudian dia balik semula setelah berapa lama berada di alam jin, dan bila diceritakan tentang cerita tersebut kepada orang ramai, apa yang dia telah lihat di alam jin, maka orang sebut kepada ada hadis khurafah. Ini cerita-cerita khurafat ni. Laki tu namanya khurafat. Laki tu yang masuk ke alam jin tu namanya khurafah. Maka bila dia cerita, orang kata ada hadis khurafah. Ini hadis khurafah ni. Khurafah tu cerita khurafat tadi. Sampai ke masyarakat kita Melayu pun panggil cerita khurafat. Baik, daripada mana mai khurafat tu perkataan tadi? Kalau kita tidak baca hadis Nabi SAW, maknanya orang tua kita dulu dengan hadis ni pernah baca. Dan hadis tersebut bukan ada di awal kitab, di tengah kitab. Maksudnya pengajian hadis dulu ni mereka ikuti, dan kemudian diambil bahasa tersebut digunakan kepada masyarakat Melayu juga. Dengar cerita pelik ni cerita khurafat ni. Cerita khurafat juga ni macam cerita khurafat tu. Sampailah kepada tempat kita. Maknanya apa dia? Kalau dikaji balik, ada pengajian tersebut. Tok guru dulu dah cerita benda tadi sampai kepada kita. Faham? Jadi melihat masyarakat Melayu dan sebagainya dengan pandangan yang sinis, seakan-akan masyarakat Melayu ni masyarakat yang jahil, murakkab, tak tahu apa, dulu pakai cawan. Nah, lepas tu apa semua kali tu pandangan-pandangan yang orang panggil baik daripada fakta. Kalau dilihat dari segi bahasa dan sebagainya pun kita dah tahu kata masyarakat kita ni masyarakat yang penuh dengan tata susila dan juga ilmu yang tinggi. Jadi mereka tak boleh letakkan. Dan kamu tengok peribahasa Melayu dengan bahasa Arab hampir-hampir sama. Beliau kata kebanyakannya ada, bukan kebanyakan lah, ada yang hampir-hampir sama penggunaan tersebut dengan tempat kita. Baik. Namun dah diharuskan kepada kaum wanita. Ini kepada lelaki saja, no? Wanita macam mana hukum dia? Wanita hukumnya adalah harus untuk mereka memakai kain yang panjang, dan saya sebut sini diharuskan kepada kaum wanita melabuhkan kain sepanjang sehasta. Wanita boleh untuk labuhkan kain sepanjang satu hasta. Yani berapa kadar satu hasta ni? Ini kadar yang terpanjang. Nanti kita akan sebut kadar hasta semua, kita akan sebut pada bab imamah. Dalam bab imamah ada hasta semua saya sebut dengan sekali dengan sentimeter sekali. Ya. Ini adalah kadar yang terpanjang dibenarkan bagi kaum wanita. Jadi mereka boleh untuk lebihkan kain mereka satu hasta. Boleh, tak ada masalah. Macam nak kenduri kahwin, dia nak pakai gaun dia tu, dia nak bagi lajak sikit kain dia. Boleh tak? Boleh. Lebih satu hasta. Satu hasta lebih kurang 70 cm lebih. 60 lebih cm. Lebih tu sikit. Dia menyeret tarik semua betul-betul intim semua yang ada. Boleh. Tak ada masalah. Dan ini sunnah Sayyidatina Hajar. Nah, Sayyidatina Hajar ketika mana ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim AS di tanah Hijaz. Dia memakai kain yang labuh sampai sehasta untuk menutup tapak kakinya daripada dijejak oleh orang-orang yang tidak baik. Jadi kalau jalan tapak kaki, kain di belakang panjang, kain tu akan tarik pasir yang ada kesan tapak kaki Sayyidatina Hajar. Itu maksudnya. Jadi perempuan kena lebih. Perempuan jangan pakai satu sampai ke betih pula. Itu sunnah untuk lelaki je. Jadi perempuan pula pakai sampai betih aman tu. Itu imam terangkat solat. Lepas tu bawah sikit pada tu, bawah pada buku lagi. Bawah lagi. Kalau boleh sampai menutupi kaki. Dan boleh lajak sampai satu hasta. Tidak ada masalah. Dan tu pun bukan tujuan dia untuk nak buat Instagram, lepas tu berjalan lambat-lambat, lepas tu ambil gambar macam orang bodoh kan? Itu bukan dia. Dia pakai kain sahasta tu, dah nak buat jalan lambat kat tangga. Nak bagi orang tengok kain sahasta. Orang tak tengokkan kain tu, orang tengok tak lain. Namun jangan lalai juga, jangan leka. Jika sombong, hukumnya sama sahaja. Jangan lalai, jangan leka. Orang perempuan pun sama juga. Jangan lalai, jangan leka. Kalau sombong, hukumnya sama saja. Kalau dia pakai tadi sombong, sama saja hukum dengan lelaki. Hukumnya haram.
Jadi jangan sombong. Tujuannya katanya untuk menutupi, kerana dia lebih astar, lebih menutup. Kalau perempuan, kalau lebih panjang kain dia, maka lebih menutupi auratnya pada waktu tersebut. Baik, macam mana pula kalau kain panjang macam tu, lepas tu duduk heret kat jalan ni, kena dengan jadi najis macam mana pula? Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya. Kalau kena najis yang basah, maka akan menajiskan kain tersebut. Kalau kena najis yang kering dan tidak berpindah pada kain tersebut, maka kalau perpindahan hanya berlaku dengan basah, tidak dengan kering. Perpindahan dia dengan basah dia akan pindah. Sekarang dia kering, dia tak ada masalah. Ribah je lah. Tarik himar, tarik. Cuma dalam mazhab lain, contoh mazhab Maliki, kata kalau kata tarik dengan kain macam tu, kemudian ditarik pula dengan kain dengan tempat yang suci, seperti tanah yang suci, maka dia dianggap telah menyucikan pada waktu itu. Mazhab lain. Baik, pakaian baginda tiada celanya, lalat hama tiada singgah, ta'zimkannya. Ini kata Imam Abu Rabi' Sulaiman ibn Sabah dalam kitabnya A'zabul Mawarid wa Atyabul Mawalid, dan juga As-Sabti dalam kitabnya Asy-Syifa, bahawa hama tidak pernah menyakiti baginda Nabi SAW kerana mengagungkan dan memuliakan baginda Nabi SAW. Dia tak pernah ada hama pada baju Nabi SAW. Dan hama terjadi daripada kepanasan. Dia jadi sebab panas, maka dia akan keluar di celah-celah. Lepas tu kita heran daripada mana mai datang pijak apa semua ni. Mai musim panas ada pijak, musim sejuk tak ada. Dia tak? Mai mana pijak ni? Allah Ta'ala yang buat lah. Dan kita tak jadi sendiri, yang jadi datang apa pula. Tak, Allah Ta'ala yang jadikan. Cuma terjadi daripada apa? Ada sebahagian kata terjadi daripada peluh manusia. Peluh-peluh kita tu yang menyebabkan keluarnya hama. Dia kata macam tu. Hama pun jadi daripada peluh, katanya. Disebabkan kerana kepanasan. Habis tu kata kalau jadi daripada peluh, maknanya dalam badan kita ni ada makhluk. Ya Allah. Jalan tu Allah Allah. Ada kata yang macam tu. Sebab tu Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu antara yang zuhad pada zamannya. Dan pakaiannya kalau dia pakai, dia akan pakai pakaian bulu. Dan di atas baju Imam Nawawi katanya dilihat hama duduk berjalan. Bukan kerana tidak bersih, tidak. Tapi kerana dia tidak mengambil perhatian langsung tentang dunia. Dan serban Imam Nawawi katanya nipis, kecil saja serbannya. Jadi kalau baca tu kita jadi segan lah nak pakai serban besar tu. Ya, kalau masyaikh pakai tidak ada masalah lah. Kita tu kita ada. Bila kita baca tu kita tengok segan nak pakai. Imam Nawawi pakai kecil je. Tulis Majmu', tulis Minhaj, tulis kitab Tahzib, tulis kitab kata berpuluh kitab ada garang. Serban kecil je. Kita serban tu dia nak tiru orang. Dah kali apa pun tak. Serban je besar. Jadi tak apalah, dia tak ada apa. Kurang-kurangnya serban besar kan. Jadilah tu. Okey lah, tak apa. Ambil lah, bagi menang juga 1-0. Baik. Jadi tambih, perlu diberi perhatian bagi yang mempunyai nusqah wasailul usul. Ini saya ada begitu, tuan-tuan boleh baca sendiri. Ada berlaku terbalik. Kalau siapa yang ada kitab nusqah wasailul usul ila syama'ilur rasul, ada diletakkan terbalik. Diletakkan karangan Abu Rabi' Sulaiman bin Sabah Asy-Syifa, dan kemudian karangan As-Sabti A'zabul Mawarid. Padahal terbalik sebenarnya. Yang saya letakkan tu yang tepat. Seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Dr. Ahmad bin Abdul Aziz bin Qasim Al-Haddad, yang merupakan mufti kepada kerajaan Dubai. Baik. Jadi lalat hama, kata Al-Imam Al-Razi radhiyallahu anhu juga mengatakan sedemikian, bahawa lalat tidak pernah singgah pada pakaian baginda Rasul SAW. Pakaian lalat tidak pernah singgah di baju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, macam mana nak bunuh pijat tu? Bagian ulama memuji pijat. Ada syair lagi puji pijat. Kerana pijat adalah binatang yang mengejutkan mereka untuk bangun tahajud. Maka mereka memuji pijat. Pijat jangan dicela. Jangan bagi-bagi celaka. Celaka pijat. Marah kat pijat. Pijat tak kata apa, buat tak tahu. Lepas tu cari tak jumpa. Maksudnya badan gatal, cari tak jumpa. How tension. Tapi ada kawan-kawan kita yang sempat, dia buka-buka nampak pijat tak ada lari. Darah dah banyak dah dia minum. Ambil picit kat dinding. Penuh kat dinding darah. Pembunuhan apa ni orang panggil pembunuhan beramai-ramai ni. Ibadah dipanggil ibadah. Bukan ibadah untuk dia apa? Slave.
slaughter. Kita penyembelihan beramai-ramai kepada pijat. Ada tengok kat asrama saja, asrama tambah sama orang lelaki. Allahu Akbar. Dekat dinding tu, tepi dinding, darah saja. Darah pijat ada duduk ni. Pijat kalau buat macam tu lagi banyak. Pijat kalau buat macam tu lagi banyak. Sebab apa? Sebab dia balas dendam. Sebab kawan-kawan dia tengok, oh macam malam ni kita mesyuarat. Lagi teruk amalan tu. Jangan. Cara nak buat macam mana nak bagi pijat ni mati? Kalau awliya Allah Ta'ala takkan bunuh tu. Dia akan biar. Kalau pijat ada musim panas je, untuk dia bangun nak bangun tahajud. Khair insyaAllah. Awliya macam tu lah. Tapi kita bukan awliya. Kita wali nikah. Jadi kita buat apa? Buat air sabun. Air sabun. Pijat dia kalah dengan air sabun. Air sabun tu ambil semua dekat celah-celah. InsyaAllah mati semua. Pijat-pijat. Air sabun je. Wangi pun wangi. Wangilah tilam tu semua tu. Jangan air saja. Seronoklah pijat mandi. Semua tu dia kata macam kena shower tu. Sejuk je. Kena naik sabun. Ada kawan-kawan kita buh dalam minyak lah, buat teruk lah tu. Lepas tu nak kena pegang pijat tu, nak buh dalam minyak pula. Nak goreng lepas tu. Ni semok dengan air sabun. InsyaAllah akan nanti. Kalau kawan-kawan kita semua tahu dah. Saja ya cerita. Ni ada live. Pokoklah ada pijat kat tempat kita. Tempat kita ada pijat. Jarang lah. Jarang. Tapi ada pernah seorang balik daripada Malaysia. Dia bawa balik baju dia ada pijat. Membiak dalam rumah ada penuh pijat di Malaysia. Dia kata habis. Dia balik, dia ada seorang balik, dia kata bawa balik pijat dekat baju masa main bercuti. Cuti di Mesir. Pijat tu dia terlalu excited kan. Balik dengan bini dia sekali kot. Senang dia nak jalan-jalan ni, naik kapal terbang free. Masuk dalam beg tu. Habis satu rumah. Katil, bantai, habis semua katanya. Habis semua, terpaksa bakar semua kata katil, bantai-bantai semua. Ada penuh satu rumah. Lepas bakar baru hilang pijat. Betul kata orang tu. Kita tak bangun tahajud tu. Yang tadi tu. Bangun tahajud, pijat tak baik tu. InsyaAllah. Baik. Ada cari dalam kitab. Cari dalam apa ni berkenaan dengan pijat. Ada dalam kitab lah. Pasal pijat. Pijat namanya apa dalam bahasa Arab? Barawis. Barawis tu. Buka kitab Barawis. Itu syair Barawis. Ada yang cari. Cari dalam hayat hayawan kubra. Buka dalam kitab Al-Imam Mundamiri. Buka Barawis. Tengok dalam tu. Banyak syair dalam tu. Pasal Barawis. Barawis pun ada syair. Ulama-ulama kita ni hidup dengan alam. Di antara adab baginda dengannya diberikan nama khusus setiap. Ini antara adab Nabi kita dengan pakaian. Nabi akan beri nama-nama khusus kepada pakaian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa makna diberikan nama khusus? Ini saya ada letakkan pandangan Al-Imam Al-Bajuri. Imam Bajuri mengatakan dimaksudkan dengan diberi nama tersebut bukanlah bermaksud nama yang khusus. Itu nama Faridah ke? Faridah mana? Tanya bini dia. Faridah mana pula dah? Dah jubah saya tu namanya Faridah. Saya pun nama dia Faridah. Lepas tu pun nama hak yang hak dia berkenan, hak nombor 2 pula. Semua pun nama hak dia berkenan semua. Macam nak clear tu. Ini kan jubah kita kan nama Dafah, ada nama Asil, ada jubah tak ada nama. Jubah tak ada nama apa dah? Jubah itu nama apa Afi? Yang kan Sahabiah. Masya-Allah. Zahabiah nama dia. Jadi dia panggil Zahabiah. Dia pun nama Zahabiah. Dia jubah Zahabiah. So, dia pun nama dengan sifat dia sekali. Jadi adakah nama tu yang dimaksudkan? Macam kereta kita nama Verna, Innova, Avanza, Kancil, Cura. Nama Cura ada Volkswagen kan. Bukan nama-nama tu lah. Tu nama-nama tu. Tu beradab tu dengan akuan maksudnya. Boleh? Jadi adakah maksudnya gitu? Ianya bermaksud menyebutkan yang khusus, tetapi ianya bermaksud menyebutkan pakaian tersebut dengan dijelaskan tentang pakaian tersebut. Contohnya seperti ini baju, ini serban dan lain-lain. Itu maksud dinamakan dia. Kata Imam Bajuri. Bukan nama saja khusus, tak disebut dengan panggilan dia yang khusus. Contohnya, tolong ambilkan jubah saya sekejap. Jubah tu disebut. Tolong ambilkan kopiah saya. Tolong ambil kopiah yang warna putih tu.
Tolong ambil kasut saya, habis tu disebut macam tu. Faham? Ini bukan tolong ambil binatang tu tak? Orang Kedah. Nikah dengan lelaki orang Kedah. Lelaki dia suruh ambil jubah. Dia duduk kat ni. Tolong ambil tak binatang tu? Oh, bini dia datang apa pula? Bini pula orang KL. Teruk. Jenuh berkelahi. Kalau lelaki dia kata, tak gaduh masalah petang ni. Oh, bila kita bergaduh kan? Tak gaduh masak, maksudnya tak payah bukan soal lah. Dia lebih bimbang lah. Bila yang kita bergaduh pula ni? Sampai tak gaduh apa semua? Tak gaduh. Jadi kadang-kadang penggunaan lorak tu perlu juga untuk kita tahu juga, dengan jadi bodoh sangat kan. Tak tahu. Lepas tu kena tahu ni bahasa-bahasa language ni, body language ni kena tahu. Atau bahasa-bahasa orang muja, orang bahasa-bahasa orang orang panggil apa, mujamalah. Contohnya kalau jumpa dengan kawan-kawan tengah jalan, kawan tu kata, tengah tu duduk sembang tengah jalan, betul kawan tu sebut. Kalau orang Kedah biasanya ni orang utara lah, biasanya orang utara dia akan bila sembang-sembang dia akan kata, kami pergi dulu noh, jom sekali tu bukan dia ajak betul. Dia kalau hang ikut pun dia tension tu. Tu semua bahasa saja. Itu kita kena faham. Jadi bila kawan kita tu dia orang utara, dia tengah-tengah sembang lama tengah jalan tu, dia kata, jom lah kami pergi dulu. Jom kami pergi dulu tu, kami tu yang nak pergi. Jadi apa jawapan dia? Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Tu jawapan dia. Ni pergi jawab, Allah, saya nak pergi tempat lain ni. Kacaunya tu. Dia tu hak yang tolong jawab jom tadi. Silap dah dah. Lepas tu dia pun kalau lagi jawab ni, memang saya pun tak ada tempat nak pergi mana ni. Dah ada jom sekali. Jenis ni letih. Jenis ni lepas ni kalau orang nak sembang dia payah. Orang Melayu ni dia ada banyak bahasa mujamalah yang kita kena tahu. Masing-masing bangsa, masing-masing negeri dia ada bahasa mujamalah dia sendiri. Ya tak? Kita kena tahu bahasa tu. Orang Arab Mesir, kalau kata dia mai ke rumah kita, kalau orang Melayu kita mai ke rumah, orang tanya kita, nak minum ah? Tak apa. Tak apa. Jamu je lah. Bagilah ayam. Orang Melayu memang macam tu. Dia suka pada dagang dia. Betul tak jamu sungguh. Nak ayam ah? Tak apa, tak apa. Minum dah tadi. Tak apa, itu sembang. Kawan dia dah haram tu. Sebab orang Melayu dia payah nak sebut dengan bahasa yang jelas. Dia suka majas banyak. Dia suka bagi language dia banyak. Lepas tu orang Turki katanya, kalau pergi ke rumah mereka akan jamu kopi, jamu air sejuk. 1 gelas. Kalau tuan yang minum tadi dia minum kopi dulu, maknanya dia dah makan dah tadi. Biasanya lah. Jadi dia nak senang-senang ni minum kopi. Faham tak? Tapi kalau dia minum air dulu, maknanya dia tak makan lagi. Dia akan terus siapkan makanan yang segera untuk dibagi makan kepada tetamu tadi. Jadi isteri dia akan masak siap dah. Tahu dah, tengok makan, minum air mana dulu je. Dia dah tahu nak siap dah. Sebab dia tak akan tanya kepada tetamu, makan tak lagi apa semua. Kalau aib bagi dia. Ni katanya adat mereka macam tu. Jadi kalau tahu lepas ni, walaupun kita dah makan, kalau pergi orang Turki, minum ayam dulu. Sebab nanti dia akan jamu makanan yang sedap. Baik. Orang Arab lain. Arab tambah daripada Siwa. Syekh Idris Siwi, kalau mai ke Kairah, kalau dia mai, kalau dia mai dia duduk tu, dia tanya, kita tanya kat dia, nak minum ni? Nak minum apa? Kalau ada protokol boleh tak? Dia akan minta terus. Hak dia nak. Dia kata, woi, ingat ni ke? Restoran ke apa? Boleh minta protokol pula. Boleh. Tak, kita kena siap dah. Kalau ada protokol, maksudnya kalau tak ada tu, boleh cari. Kalau tak ada, abang kata tak ada. Saya minta maaf, tak ada protokol. Yang ada ayat lain. Boleh tak ambil ayat tu? Tak apa. Dia minta perlu, dia akan minta terus. Ni adat mereka. Sebab tu kalau pergi ke tempat mereka, kena buat macam tu. Kalau dia tanya subuh tu. Saya kalau pergi rumah dia, kalau pergi Siwa tu, dia tanya, nak minum apa ni? Protokol. Ada cari lagi. Cari. Memang dia bagus. Tak, dia pun akan buat macam tu. Sebab adat dia pun macam tu. Dia kalau kita habaq, kita tak mau, aib. Dia pun tak bagi pula. Tu dia mau. Tak kena minum. Jadi adat ni dia lain-lain. Dia kena mengaji juga adat-adat. Adat kaum-kaum ni kena mengaji juga. Sebab kita takkan nanti dipandang lekeh di tempat semua. Faham? Banyak lagi naknya kita nak kena tahu tentang kehidupan ni. Itu sebahagian sikit saja daripada kehidupan yang kita jumpa. Lepas tu kalau kita musafir, kita pergi mana tempat, ambil adab di tempat tersebut. Tengok apa yang kita boleh ambil dari tempat ni. Cara dia betul lagi, baca kitab-kitab para ulama.
Ibnu Battutah dalam rihlah dia cerita semua benda-benda yang macam tu. Banyakkan dia akan cerita, ni negeri ni jamu makan apa, makan pun dia cerita dalam rihlah dia. Jadi semua tu akan jadi faedah. Dia kata dia pernah pergi ke Yaman. Satu makanan tu dia kata sampai 7-8 mata makanan. Bukan mata orang, tak. Hidangan, ada sampai 7-8 hidangan dia kata. Rupanya ambil daripada mana ni? Orang Yaman pun makan macam tu. Orang Melayu pun sama juga macam tu. Mana makan tak, kita makan mana ada satu hidangan. Mesti ada macam-macam lauk atas tu. Tambah pergi nasi royal. Lagi lah. Nasi royal, dia kena pelita. Tak lah. Dah tengah hari. Cerita apa kan. Semua tu kolesterol. Baik. Itu baju lah. Ini baju. Jadi kalau kata suami, orang takkan sebut ini menatang. Tu ambil menatang tak? Menatang apa tu? Menatang tu. Menatang jubah tu. Menatang jubah. Jubah jadi menatang lah. Kopiah jadi menatang. Sorban jadi menatang. Tak. Nabi tak sebut macam tu. Nabi akan sebut, tolong ambil jubah. Ta'adduban ma'al aqwan. Dia bahasa kita dia menunjukkan bahawa kita ni beradab dengan al-aqwan, kaum, dengan makhluk Allah Ta'ala. Manakala sebahagian ulama lagi mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan diberi nama tersebut adalah dengan maksud yang sebenar, seperti baginda menamakan serban baginda dengan nama As-Sahab. Ada yang kata nama betul, nama As-Sahab dan sebagainya. Sebahagian para ulama lagi berpandangan kemungkinan hadis ini bermaksud baginda menamakan pakaian tersebut dengan jenisnya. Seperti ini baju yang diperbuat daripada kapas. Tolong ambil baju yang dibuat daripada kapas. Tolong ambil baju yang saya beli daripada kata-kata macam tu. Saya faham tak? Itu maksudnya. Ini baju yang diperbuat daripada bulu dan lain-lain. Jadi ini perbezaan pandangan ulama pada hadis Sammahu bismi. Nabi menamakan dengan namanya. Ini ringkasan yang saya ambil ini daripada mana ni? Daripada Imam Bajuri. Jadi sebenarnya kalau kata siapa yang nak baca kitab ni, contohnya balik kampung, dia nak buat daurah di kampung dia nak baca kitab ni, sebab ni bahasa Melayu. Itu syair. Itu suara dia sedap, dia boleh qasidah pula. Nak tarik apa ni, anak-anak daurah kampung tu, kan. Ataupun dia nak memurat puak mentua dia baca kitab ni. Jadi dia tak perlu nak murajaah lagi dengan kitab yang banyak-banyak. Di bawah tu saya dah letakkan nota kaki dah. Tapi kalau nak murajaah lebih baik, baca kitab Asy-Syifa Qadhi Iyad, baca kitab ni Muhammad Al-Insanul Kamil dengan Syekh Muhammad Alawi Maliki rahimahullah ta'ala. Kitab yang sangat masya-Allah, banyak benda yang sangat berfaedah. Dan kemudian baca kitab Syarah Syifa Khafaji. Yang penting kitab ni Asimu Ar-Riyad. Kitab tu sangat bermanfaat. Dan baca syarah Al-Imam Jassus bagi Syama'il Muhammadiyah. Baca syarah Al-Imam Syarnubi. Semua tu ada fawaid yang kadang-kadang tak ada dalam kitab ni, ada dalam kitab ni. Ada kitab ni, tak ada dalam kitab ni. Dan baca tentang Rasulullah tak akan boring. Kita tak akan jadi bosan. Dia akan macam dengar benda yang baru. Setiap kali baca, setiap kali tu macam dapat benda yang baru. Karena Rasulullah ni sentiasa hidup dan tidak akan jadi kebosanan ketika orang mendengar, kecuali orang yang dalam hatinya ada penyakit. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala tidak letakkan penyakit itu dalam hati kita. Bila kita dengar tentang Rasulullah, kita akan rasa lazat, akan rasa tenang, akan rasa seronok. Maknanya kita ni orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.